Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hari Jumaat 16 Mei bersama saya Adi Akmal Syahrul dan berikut tajuk utama malam ini. Isu kalimah Allah KDN jelaskan terdapat percanggahan arahan pentadbiran. Juga pengasuh dipercayai dera bayi diriman 4 hari. Kementerian Dalam Negeri KDN mengambil langkah mengkaji dan mengemas kini arahan pentadbiran yang lebih menyeluruh bagi menangani isu penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Solat dan Kaabah. Ia selepas terdapat percanggahan antara keputusan yang dibuat oleh Kabinet pada 19 Mei 1986 dan arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN pada 5 Disember 1986 berhubung keputusan Mahkamah Tinggi pada 10 Mac 2021. Kenyataan Saifuddin hari ini merujuk keputusan KDN dan Kerajaan Malaysia yang menarik balik rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab yang lain dalam penerbitan bahan agama mereka. Pada 10 Mac 2021, Mahkamah Tinggi membuat keputusan tersebut selepas membenarkan permohonan semakan kehakiman yang difailkan Jill Ireland Lawrence Bill, wanita suku kaum Melanau dari Sarawak yang beragama Kristian. Menjelaskan perkara itu, Saifuddin berkata, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah dibuat dengan menggunakan pendekatan perundangan sivil dan pentadbiran iaitu isu berkaitan rampasan bahan penerbitan pada ketika itu dan bukanlah dari sudut teologi ataupun apa jua yang melibatkan penggunaan kalimah Allah. Ini kerana fungsi mahkamah itu sendiri adalah tidak bersesuaian untuk memutuskan hal ehwal berkaitan agama secara spesifik. Justru keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan permohonan rayuan tersebut adalah dibuat mengikut case-by-case basis tanpa menjejaskan fakta bagi setiap satu kes yang sedang dalam tindakan mahkamah. Penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama Kristian dalam penerbitan bahan agama hanya boleh diguna pakai khusus bagi negeri Sarawak. Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim berkata ini kerana negeri itu tidak terikat dengan keputusan negeri-negeri lain. Saya maksud saya ingat Menteri Dalam Negeri dah buat penjelasan. Ini khusus dalam kes Sarawak. Untuk Sarawak kita faham. Sarawak dulu dia tak terikat dengan keputusan Perdana Negeri. Dia tak boleh terpakai di Melaka atau Pulau Pinang atau Selangor. Tak. Ini hanya khusus untuk kes Sarawak yang dah kita kalah dalam kes awal. Kerana di Sarawak memang diputuskan oleh negeri begitu rupa. Kita kena faham. Jadi saya ingat penjelasan Tok Seri Saifuddin tadi. Penjelasan itu susulan gesaan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Islam semalam supaya KDN memberi penjelasan berhubung keputusan menarik balik rayuan keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan penggunaan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab dalam penerbitan bahan agama lain. Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian kerajaan kekal komited mempertahankan dan melindungi kepentingan Islam, orang Melayu dan institusi raja khususnya dalam isu penggunaan kalimah Allah selaras dengan perkara 11 Fasal 1 dan perkara 11 Fasal 4 Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri majlis sambutan Aidilfitri Perpaduan Madani Anjuran Pertubuhan Prihatin Anak Melaka bersama Polis Diraja Malaysia PDRM di Dewan Bunga Tanjung Minyak Melaka hari ini. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dalam memberi reaksi terhadap isu ini kerana ia berkaitan isu teknikal perundangan dan perlu mengelak daripada terpengaruh dengan sentimen tidak berasas bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian beragama. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengambil maklum pendirian Kementerian Dalam Negeri KDN dalam menghormati, memperakui dan menerima pakai ketetapan enakmen negeri-negeri dan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada 7 Februari 2023 yang menzahirkan agar dikekalkan dasar sedia ada
yang sedang berkuat kuasa berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Pihaknya turut memberi jaminan akan sentiasa bekerjasama dengan KDN dalam melindungi dan memelihara dasar sedia ada yang sedang berkuat kuasa. Beliau dalam pada itu yakin bahawa KDN akan meningkatkan pemantauan dan bertindak tegas terhadap sebarang bentuk pelanggaran pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain dalam kalangan orang Islam selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Seorang wanita bersama 4 anaknya maut selepas kereta dinaiki terbakar akibat merempuh bahagian belakang sebuah lori berhampiran kilometer 310.2 Lebuh Utara Selatan arah selatan Kampar awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kampar Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata dalam kejadian pukul 2.27 pagi itu Proton Saga dipandu Muhammad Azib dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar bahagian belakang lori muatan tanah dan terbakar di bahagian bonet. Mangsa Azriani Abdul Latif 45 tahun bersama Muhammad Azib Nasaruddin 23 tahun, Siti Nur Aminah Nasaruddin 8 tahun dan Ahmad Wais Korni Nasaruddin 5 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang lagi anak mangsa Muhammad Fawaz Nasaruddin 7 tahun meninggal dunia ketika diberi rawatan di Hospital Tapah. Ketua Polis Daerah Kampar Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata semua mangsa mengalami kecederaan teruk di bahagian kepala. Pemari lori berusia 25 tahun bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pengasuh taska direman 4 hari kerana disyaki mengasari 2 bayi di sebuah taska swasta di Mutiara Rini, Johor Bahru. Perintah itu dikeluarkan Magistrate R. Salini bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat terhadapnya mengikut Seksyen 31 Fasal 1(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Wanita berusia 21 tahun itu dibawa ke mahkamah dan menjalani perintah reman bermula hari ini hingga 19 Mei depan. Terdahulu Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, wanita itu ditahan di Bandar Selesa Jaya Skudai pada jam 2 pagi tadi selepas polis menerima laporan daripada orang awam. Hasil siasatan mendapati kejadian berlaku di sebuah tadika yang berada di kawasan Mutiara Rini dan beroperasi secara tidak sah. Mangsa merupakan kanak-kanak perempuan berumur 11 bulan dan kanak-kanak lelaki berumur 9 bulan. Semalam 2 video berdurasi 48 saat dan 39 saat tular di media sosial yang memaparkan tindakan seorang perempuan warga tempatan yang menepuk kepala bayi berkenaan yang sedang menangis selain meniup muka mangsa menyebabkannya sukar bernafas. Kes disiasat di bawah Seksyen 31 Fasal 1(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Kenaikan allowance dan gaji golongan pendidik menjadi antara keutamaan kerajaan sekiranya pendapatan dan hasil negara bertambah baik di masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya menyedari bahawa selain guru, gaji dan allowance penjawat awam seperti polis dan tentera adalah tidak mencukupi. Bila hasil banyak, sebahagian hutang boleh kita bayar, dan percayalah di antara keutamaan saya ialah menaikkan allowance guru-guru dan perkhidmatan awam. Itu mana hasil yang perlu dipulang kepada rakyat. Tapi jangan minta sekarang. Bagi sikit kesempatan. Sekarang kita dah jimat berbilion. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-52 tahun 2023 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh hari ini. Sambutan bertemakan Guru Insani Pemangkin Generasi Madani itu turut dihadiri oleh Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menggesa Kementerian Pendidikan KPM untuk memperkasa serta melatih minat generasi baru dalam bidang teknologi dan sains yang dilihat masih lemah.
Pemerkasan itu katanya seiring dengan pelaburan yang besar dalam bidang automotif serta teknologi hijau. Darurat jika cuaca panas berterusan. Bertemu kembali. Pemilihan awan akan dilaksanakan di 7 kawasan empangan dalam masa terdekat susulan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, empangan tersebut dikenal pasti sebagai kawasan yang mempunyai risiko paras air yang semakin berkurangan. 7 lokasi itu, satu di Sungai Muda, Sungai Kedah, Sungai Melaka, Sungai Kelantan, Sungai Kelang, Sungai Bernam dan Sungai Simi Lijau di Sarawak. Jelasnya proses pemilihan awan itu melibatkan usaha sama Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia. Meskipun arahan segera untuk melaksanakan kaedah tersebut telah dikeluarkan, namun ia bergantung kepada beberapa faktor termasuk awan, angin dan cuaca. Sementara itu, kerajaan juga telah meminta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN untuk bersiap siaga dalam memobilisasikan bekalan air minuman bagi kegunaan domestik menerusi kerjasama syarikat air serta pihak berkuasa tempatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat Bilangan 1 2023 di Putrajaya pagi tadi. Dalam pada itu, pihaknya telah mengenal pasti 406 lokasi utama berpotensi berlaku kebakaran terbuka terutamanya di kawasan Tanah Gambut. Sehubungan itu, sebanyak 616 operasi pemantauan dibuat selama 24 jam di kawasan-kawasan terlibat. Sementara itu, kerajaan juga bersedia untuk mengumumkan darurat sekiranya cuaca panas melampau semakin membimbangkan. Not yet. But we are ready. Kita dalam langkah ini kita menggunakan arahan 20, arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara sebagai melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Tambah beliau, sekiranya cuaca mencecah 40 darjah Celsius, arahan 20 Majlis Keselamatan Negara akan diaktifkan dengan segera. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Zahid turut memberi jaminan kekurangan bekalan air tidak akan memberi kesan maksimum kepada sektor tanaman padi khususnya di negeri Kedah. Jelas beliau, kerajaan mengambil langkah proaktif bagi memastikan sektor pertanian, industri dan kegunaan domestik mampu bertahan. Langkah-langkah telah dilakukan antara kerajaan pusat khususnya melalui NADMA dan juga lain-lain kementerian serta jabatan dan agensi untuk menyelaraskan semua permasalahan ini dengan pihak kerajaan negeri dan juga majlis kerajaan tempatan. Kerana di Mada ini, di kawasan empangan Mada, ianya merupakan antara sumber untuk bekalan air ke Pulau Pinang, sama ada untuk industri ataupun untuk domestik. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau situasi terkini takungan air empangan muda yang dikenalikan Mada di Gubir hari ini. Tambah beliau, terdapat 7 sumber air yang akan terjejas dalam tempoh monsun barat daya dengan 2 daripadanya berada di Kedah, 4 lagi lokasi masing-masing, 2 di Perak dan Selangor serta 1 di Sarawak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah bersedia sekiranya kerajaan mengisytiharkan darurat ekoran cuaca panas melampau. Persediaan itu termasuklah memastikan fasiliti kesihatan berada pada tahap terbaik bagi menerima kemasukan lebih ramai pesakit akibat strok haba. Persediaan memang kita pastikanlah di setiap hospital kita bersedialah dari sudut rawatan ke atas mana-mana pesakit yang masuk akibat daripada strok haba ini. Strok haba lah selalu masuk ke hospital, tapi ada juga kesan-kesan lain, contohnya fatigue yang melampau ataupun kekejangan haba dan sebagainya.
Keadaan semasa katanya masih terkawal di mana 15 kes dilaporkan setakat ini dengan satu kes kematian melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun. Daripada 15 kes itu, 4 adalah kes strok haba, 5 kes kelesuan dan 6 kekejangan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi Town Hall Kertas Putih Kesihatan Zon Timur di Dewan Perdana Kompleks Pentadbiran Bandar Al-Wathiqu Billah di Kuala Nerus hari ini. Semua premis makanan di Negeri Sembilan perlu mempunyai pensijilan halal Malaysia sebagai syarat tambahan dalam permohonan lesen perniagaan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun bagaimanapun berkata syarat tersebut ketika ini belum lagi diputuskan dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Kita berharap dapat diteruskan bukan saja di hospital tetapi di semua tempat, khususnya di kantin-kantin sekolah, di kafeteria, di gerai-gerai PBT yang terlibat, dan saya berharap bahawa ini dapat industri halal ini dapat diangkat di negara kita kerana kita lah antara negeri yang pertama memperkenalkan industri halal ini di peringkat negara dan antarabangsa. Datuk Seri Aminuddin berkata demikian selepas menyampaikan surat penghargaan dan penyerahan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Hospital Rembau di Wisma Negeri, Seremban pagi tadi. Hospital Rembau merupakan hospital terakhir di negeri itu yang mendapat sijil pengesahan halal di samping 6 lagi hospital di kesemua 7 daerah. Status 100% halal bagi dapur hospital di bawah kawalan kerajaan negeri itu menjadi pendanda aras yang baik dalam memperkasa aspek halal khususnya dalam penyediaan makanan bagi pesakit. Selain itu katanya pencapaian 100% halal itu wajar diperluaskan meliputi agensi kerajaan yang lain termasuk di pusat latihan, institusi pengajian tinggi dan seluruh sekolah di negeri itu. Sidang Dewan Undangan Negeri Don Pahang semalam sebulat suara meluluskan rang undang-undang RUU Tarekat. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata RUU itu diperkenalkan agar aktiviti tarekat boleh didaftarkan dan dibenarkan beroperasi. Dalam status di Facebook rasminya, Datuk Wan Rosdi menjelaskan kelulusan itu juga bagi membolehkan pemantauan dan pembendungan sebarang ajaran sesat yang menggunakan nama tarikat. Melalui pelaksanaan enactment itu katanya, diharap amalan tarikat tasawuf dapat dimasyarakatkan dan tidak diamalkan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, pengamal tarikat dan masyarakat akan dapat pendedahan tepat dan secara ilmiah tentang tarikat tasawuf. Usaha itu juga katanya untuk menyasarkan gerakan sifar sesat di Pahang selain mewujudkan organisasi kumpulan tarikat yang bersistematik dan terorganisasi. RUU itu juga diharap dapat membimbing dan mentarbiah pengamal tarikat berdasarkan prinsip tasawuf yang murni di bawah seliaan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak, Jilsah Al-Turuq Al-Sufiyah dan pendaftar tarikat. Mengecewakan. Itu teguran Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar terhadap perkhidmatan pembersihan sampah di negeri Johor. Justru baginda menggesa kerajaan perpaduan segera mencari jalan untuk mengatasi masalah berkenaan. Dalam satu video yang dimuat naik di laman Facebook rasmi baginda, Sultan Ibrahim menzahirkan kekecewaan berhubung isu rumah bangsa kos rendah yang dipenuhi sampah sarap di Johor kepada Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kon Ming. Menurut Sultan Ibrahim, baginda meninjau sendiri situasi sampah tidak dikutip di beberapa flat kos rendah di negeri itu setelah menerima aduan daripada rakyat dan mendapati keadaan yang amat menyedihkan. Baginda turut menzahirkan rasa tidak berpuas hati dengan perkhidmatan pembersihan yang dijalankan oleh SWM Environments yang berhad di negeri ini walaupun kerajaan negeri membayar hampir 180 juta ringgit setiap tahun kepada syarikat itu. Justru baginda berharap kerajaan pusat akan memberikan bantuan untuk membaik pulih flat kos rendah yang lama. Selain penduduk juga perlu sama-sama bertanggungjawab
menjaga kebersihan persekitaran kawasan flat mereka. Dalam pertemuan itu, Ngah Kormeng memberi jaminan akan segera menghubungi syarikat berkaitan agar kerja-kerja pembersihan dapat dilaksanakan. Mahukan perubahan, Thailand tolak pimpinan junta. Global Ihsan Relief Malaysia terus menzahirkan keprihatinan mereka terhadap nasib saudara seagama di seluruh dunia. Sempena Aidiladha, Badan Kemanusiaan itu membuka peluang pelaksanaan ibadah kurban menerusi program Kurban Relief 2023 melibatkan agihan daging di 35 buah negara yang mempunyai komuniti Islam yang hidup daif serta serba kekurangan. Duta Global Ihsan Relief Malaysia, Hanafiah Malik berkata, penganjuran program bagi tahun yang ke-8 itu menawarkan pakej korban serendah RM155 bagi satu bahagian lembu di India atau RM1,085 bagi seekor lembu. Tuan-tuan dan perempuan, rebut peluang ni sementara stok masih ada dan kita telah menabur jasa sebelum ini melakukan ibadah korban di 35 buah negara pada tahun lepas dan rebut peluang ini untuk bersama Global Ihsan Relief. Anda boleh datang terus ke ibu pejabat Global Ihsan Relief di Larkin Central, berhadapan dengan Larkin Central, ataupun anda masuk ke laman web Global Ihsan Relief, Facebook Global Ihsan Relief seperti nombor yang tertera ini, hubungi dengan segera sementara stok masih ada. Korban tanda cinta kita kepada Tuhan. Antara negara terlibat termasuklah Sri Lanka, Yemen, Syria, Afghanistan dan Palestin serta beberapa buah negara-negara dari benua Asia, Afrika, Eropah dan Timur Tengah. Tambah Hanafiah, kesempatan ini perlu digunakan sebaiknya oleh umat Islam bagi meringankan beban masyarakat yang memerlukan sebagai tanda keprihatinan terhadap nasib saudara seagama di luar negara. Pendaftaran sumbangan korban dibuka sejak semalam sehingga 23 Jun depan. Orang ramai yang berminat untuk menyertai program Kurban Relief 2023 hubungi talian hotline atau mengimbas kod QR yang tertera atau kunjungi pejabat Global Ihsan Relief Malaysia di Jalan Garuda, Larkin Jaya, Johor Bahru. Dua parti pembangkang yang menang besar dalam pilihan raya Thailand bersetuju membentuk perikatan bagi menubuhkan kerajaan. Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand mengisytiharkan parti Move Forward MFP menduduki tempat pertama dengan 152 kerusi, manakala parti Pheu Thai di tangga kedua dengan 141 kerusi. Susulan kemenangan itu, pemimpin MFT Pita Limjaroenrat 42 tahun berkata, beliau bersedia menjadi Perdana Menteri Thailand yang baru dan bersedia membentuk kerajaan perikatan 6 parti. People of Thailand have already spoken their wish and I am ready to be the Prime Minister for all, whether you agree with me or you disagree with me. I have congratulated Kun Paetongtarn from Pheu Thai for her hard-fought campaign and have invited her to join the coalition. And that includes 5 more parties in the previous opposition. Bersama 5 parti pembangkang lain, mereka mempunyai 308 kerusi dan cukup untuk membentuk kerajaan majoriti di Dewan Rakyat. 2 parti bersekutu dengan tentera pula kalah teruk dengan hanya mendapat 76 kerusi sahaja. Keputusan itu sekaligus penolakan terhadap parti yang disokong tentera yang memerintah Thailand sejak sedekad lalu. Kira-kira 39.3 juta orang keluar mengundi pada Ahad lalu untuk memilih 500 anggota Dewan Rakyat. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand melaporkan bahawa peratusan keluar mengundi adalah 75.22% dan ia merupakan tertinggi dalam sejarah politik Thailand. Data Suruhanjaya itu juga menunjukkan MFP yang mendapat sokongan golongan muda berada di tempat teratas undi popular dengan lebih 14 juta, diikuti Pheu Thai dengan 11 juta undi. Manakala parti United Thai Nation, pimpinan bekas pemimpin junta Prayut Chan-o-cha hanya memperoleh 4.7 juta undi. 6 orang terbunuh dalam kebakaran asrama 4 tingkat di Wellington, New Zealand. Kejadian dilaporkan awal pagi tadi waktu tempatan.
Kejadian berlaku di asrama Loafers Lodge yang mempunyai 92 bilik. 52 orang dilaporkan berjaya diselamatkan. 20 jentera dengan hampir 80 anggota dikerah memadam kebakaran. Ramai mangsa terperangkap di bahagian atas bumbung bangunan ketika cuba menyelamatkan diri. Difahamkan terdapat kira-kira 90 orang dipercayai pekerja shift berada di dalam asrama itu ketika kebakaran berlaku dan sehingga kini 11 orang masih hilang. Ekoran kejadian itu jalan berhampiran ditutup. Asrama itu dibina pada 1971. Seorang wanita dan suaminya dicekuk polis di South Carolina, Amerika Syarikat selepas kantoi dengan pihak polis ketika disoal siasat pihak berkuasa itu dalam satu rundaan polis. Cemas selepas ditanya, wanita itu cuba melarikan diri namun dadah jenis kokain terjatuh dari perut palsunya. Polis memaklumkan mereka memberhentikan kereta dinaiki suspek dalam satu rondaan. Mereka kemudian mula curiga selepas kedua-dua suspek memberikan maklumat bercanggah mengenai tarikh wanita hamil itu. Menyedari polis mula menghidu penipuan itu, Jamaica Mitchum cuba melarikan diri namun lebih 1.5 kilogram kokain terjatuh dari kantong kehamilan getah. Polis berjaya merampas bahan terlarang itu kemudian menahan Anthony Miller dan Mitchum. Miller dan Mitchum berdepan tuduhan pengedaran dadah jenis kokain selepas didakwa oleh Timbalan Pejabat Sheriff Anderson County di South Carolina. Mereka yang ditahan sehingga kini masih belum dibebaskan. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syahrum, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.